Antara soalan yang ditanya ialah, boleh tak kita nak taklid mazhab lain dalam hal menyentuh wanita batal wudu? Mazhab kita batal wudu, ada mazhab tak batal wudu. Boleh tak kita nak taklid, nak ikut mazhab lain? Cantik juga soalan ni. Yang pertama, apa hukum bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan? Perkara ini sudah menjadi khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu yang masyhur dan muktamadnya ialah batal wudu berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, sekiranya kamu menyentuh wanita, batal wudu, nak ambil air sembahyang. Berdasarkan kepada ayat ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam ijtihad dia, batal wudu apabila bersentuh antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Kalau perempuan itu yang tak boleh kahwin, mak kita, adik kita, anak kita, itu dah tu. Yang boleh kahwin termasuk isteri kita boleh kahwin, batal juga. Sama ada dengan syahwat ataupun tidak. Kaul yang kedua dalam mazhab kita yang besar juga pandangannya, iaitu yang menyentuh sahaja batal, yang disentuh tidak batal. Ada dua kaul besar dalam mazhab. Orang yang menyentuh je batal, yang disentuh tak batal. Sebab itu pergi haji, pergi umrah tu ada ustaz-ustaz ceramah kata, kita jangan sentuh orang, orang sentuh kita tak apa. Kau dalam mazhab kita pun ada. Kau yang kedua mengatakan bahawa yang menyentuh sahaja batal, yang disentuh tak batal. Itu mazhab kita. Dan berhubung dengan perkara ini, mazhab kita paling keras sekali. Manakala mazhab-mazhab lain termasuk mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, ulama mazhab dia pun sama, mengatakan bahawa jika sekiranya menyentuh tidak dengan syahwat, maka tidak batal wudu. Ajnabi ke tak ajnabi ke tak batal wudu, kecuali sentuh dengan syahwat. Aula mastumun nisa itu menyentuh wanita, itu maksudnya menyentuh dengan syahwat. Main wak-wak itu wak-wak. Jual menapa Thailand, main wak-wak ke? Maksudnya menyentuh dalam bentuk bersetubuh. Barulah batal wudu. Jika sekiranya sentuh saja tu tak batal wudu dalam mazhab Maliki. Antara dalil yang dipegang dalam mazhab ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan lain-lain. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga riwayat Imam Malik, di mana Aisyah menceritakan Nabi SAW ketika nak pergi sembahyang pernah mencium isterinya. Isteri-isteri dia disuruh Lepas itu Nabi pergi sembahyang, jadi terimam, dan Nabi tidak mengambil wudu, tak berwudu, menunjukkan bahawa wudu tak batal pada cium. Nabi ada cium. Dan juga Imam Malik berdasarkan kepada pandangan-pandangan para sahabat, antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ibnu Abbas yang memberi fatwa kita tak wajib mengulangi wudu dengan kita mencium ataupun menyentuh wanita kita. Tak payah ambil wudu, tak wajib. Maka Al-Imam Malik dalam fatwa dia dan pegangan dalam mazhab dia tak batal. Sentuh dengan isteri dan yang ajnabi tak batal, jika sekiranya tidak dengan syahwat, tak batal. Itu asasnya. Seterusnya, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, mazhab Hanafi, mazhab yang paling ramai dalam dunia ini, mazhab Hanafi. China, India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turki, bahagian besar penduduk Asia
Syria, Mesir. Ini adalah mazhab Hanafi. Mazhab ini juga berpegang kepada lebih kurang dengan Imam Malik juga, tak batal bersentuhan lelaki perempuan dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang banyak yang dibawa di dalam mazhab mereka. Antaranya hadis dalam Sahih Bukhari dan lain-lain, di mana dalam Sahih Muslim pun ada, kita baca dah, di mana Nabi SAW sembahyang malam qiyamul lail. Ada kita pun dah baca dah Sahih Muslim. Nabi sembahyang di waktu malam, Aisyah tidur depan, melunjuk kaki ke arah Nabi SAW. Melunjuk kaki ke depan, artinya kaki dia menghadap ke Nabi. Nabi sembahyang menghadap kiblat, dia sembahyang depan. Disebabkan umur sempit lah. Maka ketika Nabi nak sujud tu, kaki Aisyah tu, lalu Nabi pegang kaki dia, kocok lah lalu Aisyah tarik kaki, Nabi sujud. Bagi pilih batu sujud pula, Nabi bangun, Aisyah ulur pula kaki. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu yang kita baca sebelum. Berdasar pada hadis ini, dah Nabi pegang tu, tak batal lah Nabi terus semayang. Kalau batal, Nabi berhenti semayang. Antaranya dalam hadis Sahih Muslim yang telah kita baca juga dulu, Nabi tengah semayang malam, kemudian Aisyah kejut, dia gagal. Nabi semayang depan, dia gagal masa malam itu. Masa besar apa ni? Meraba-raba ni, tiba-tiba tangan Aisyah jatuh ke atas kedua-dua tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Sahih Muslim, kita dah baca dulu. Artinya ini menjadi dalil bahawa tak batal sembahyang, Nabi terus sembahyang. Ramai juga di kalangan para ulama berpegang pada hadis ini, masuk guru saya, orang Arab banyak pegang ini, iaitu masa kita sujud ini sebenarnya dirapatkan kedua tumit kita, bukan genggam sebenarnya, dirapatkan. Itulah hadis yang sahih yang ada dalam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha gagal jatuh atas kedua tumit, dia gagal satu tangan, jatuh atas dua tumit. Kalau tumit ni genggam, mesti jatuh atas satu tumit, tapi jatuh atas dua-dua tumit. Orang Arab dulu saya banyak memilih dirapatkan kedua-dua tumit ketika kita sujud. Walau bagaimanapun, setengah kitab dalam mazhab kita ni dia kata genggam. Genggam ini kalau ikut hadis-hadisnya tidak sahih. Ada juga hadisnya tapi tak sahih. Sahih statusnya. Yang sahihnya yang ada dalam Muslimnya pun tak terang juga. Cuma gambaran daripada hadis itu dipaham bahawa kedua-dua tumit Nabi ni rapat. Kalau tak rapat, macam mana jatuh tapak tangan Aisyah di sebelah tangan di atas dua-dua tumit. Okay. Saya pun pilih waktu itu rapat kan. Terpulang Syekh Mahir yang duduk belah kita dulu, pernah saya pergi ziarah orang sakit di hospital. Lepas semayang di Masjid Ladang. Masa semayang sunat itu sudah semayang dah ada dua. Dia tunjuk, dia kata tak betul cara orang Melayu dia kata. Kaki ni dia kata berdasar pada hadis-hadis yang sahih, termasuk hadis Muslim saya sebutkan tadi, dirapatkan kedua tumitnya. Dia masak saya pergi kau orang Arab banyak rapat lah, kerana hadis yang sahih yang ada dalam antara yang ada dalam Sahih Muslim yang telah kita baca. Manakala yang genggam itu tidak sahih, tapi ada juga yang berpegang dengan cara yang demikian, ulama. Begitu juga dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan hadis-hadis yang saya baca tadi dan hadis-hadis yang lain lagi, samalah dengan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali.
mengatakan bahawa banyak hadis-hadisnya dan hadis-hadisnya sahih, ada dalam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Kebanyakan hadis-hadis ini menunjukkan Nabi menyentuh isteri dia, bahawa Nabi turut bersemayam dan tidak ambil wudu. Cium isteri, lebih lagi lah daripada sentuh biasa, dia pergi semayam dan dia tak ambil wudu. Artinya majoriti pandangan di kalangan para fuqaha tak batal itu, kecuali mazhab kita saja, keras mazhab kita yang mengatakan batal. Tapi mazhab-mazhab lain, tafsir Al-Quran itu ditafsir dengan makna menyentuh wanita dengan syahwat, kerana dalil-dalil daripada hadis-hadis yang banyak menunjukkan sembahyang untuk Allah. Dan hadis Nabi tadi yang bersentuh Aisyah, sentuh kaki dan sebagainya ni, dalam kitab-kitab fiqh kita pun dia takwil hadis ni. Dia kata boleh jadi Nabi semayang pakai stokeng. Jadi sentuh belakang. Hadis tak sebut. Begitu juga yang nak pegang hadis renggang kaki masa sujud ni, apabila berdepan dengan hadis sahih Muslim ni, dia takwil hadis sahih Muslim ni. Dia kata boleh jadi Aisyah ni dia buat kembang tangan dia. Bila dia jatuh gini kan kena dua-dua tumit dia. Sebab dia nak takwil, nak bersama dengan hadis yang satu lagi itu, Nabi renggang kaki dia. Tetapi hadis itu tak sahih. Begitulah, perkara ini adalah perkara furu' dan perkara cabang yang menjadi khilaf di kalangan para fuqaha, menyentuh antara lelaki dan perempuan. Jadi terpulanglah, boleh tak kita nak taklid mazhab ni? Tidak menjadi halangan. Ijtihad para ulama ini banyak, dan benda ini sudah khilaf bukan saja imam mazhab, di peringkat sahabat lagi khilaf. Sebahagian sahabat kata tidak batal, ada sebahagian sahabat yang kata batal. Itulah di antara dasar pegangan dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, dan khilaf ini dipanggil khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diperakui, maka boleh pegang tadi. Kalau kita nak taklid hak tak batal boleh tak? Boleh tak? Imam mazhab lagi dulu pada Imam Syafi'i lagi, Imam Abu Hanifah ni tabi'in, sempat dengan sahabat Nabi. Sayyidina Ali pun kata tak batal, Ibnu Abbas pun kata tak batal. Artinya kalau kita nak pegang, boleh. Dalil-dalilnya kukuh dan banyak. Saya hanya bawa beberapa dalil saja pada malam ini. Yang ada dalam kitab-kitab fiqh mereka itu jauh lebih banyak lagi. Buktinya kuat pandangannya. Kalau kita nak taklid, boleh. Semua mazhab ni boleh juga. Yang muktabar, kerana berdasar kepada dalil. Orang kata kalau tak belajar tak boleh, kita belajar ni dengar dalil-dalil daripada hadis Nabi yang terang, yang sahih datang dari Nabi SAW. Isteri-isteri Nabi sendiri cerita bahawa mereka dicium oleh Nabi, dan Nabi pergi semayang jadi tu imam. Ambil semayang. Jadi kalau kita nak pegang, boleh, tidak menjadi halangan. Kita tahu lah tu dengan dalil-dalilnya. Kita nak pegang, tak apa. Kalau nak pegang hak lama juga, dok setak kita setul berbudak dia ambil semayang. Nak pegang hak baru pula, bila kita mendengar dalil-dalil yang sahih yang ada dalam Bukhari, Muslim, betulah. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Janganlah kita kata mazhab kita je betul, mazhab lain tak betul. Tak boleh. Dan kalau kita kata mazhab lain betul, dah pasal apa tak boleh ikut? Itu dia. Artinya boleh ikut. Dan saya selalu sebut kekhilafan ini dalam perkara yang tidak berapa jelas ataupun dalilnya pelbagai, maka kita boleh ikut. Di peringkat tabi'in lagi, apabila mereka berdepan dengan para sahabat yang khilaf dalam hal agama ni, ada yang mereka pilih pendapat Abu Hurairah. Dalam banyak hal dia ikut pula Aisyah. Dalam perkara hal lain dia ikut Abdullah ibn Abbas. Beberapa orang sahabat dia ikut dia. Dalam setengah hal dia ikut Sayyidina Umar. Dalam setengah hal dia ikut orang lain. Tak jadi halangan. Begitu juga dengan peringkat tabi'ut tabi'in selepas sahabat. Begitu juga di peringkat yang selepasnya,
apabila lahirnya imam yang ramai berpuluh-puluh imam mazhab, ada yang ikut imam-imam mazhab ini. Ada yang setengah hal dia ikut mazhab ni, setengah hal yang lain dia tengok pendapat ni lebih kuat, majoriti dia ikut pandangan ini, tidak menjadi halangan. Boleh tidak menjadi salah.